Yo, what's up guys? Pierre Andre is back. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Pierre Andre Vlog. Yes, kita kembali lagi guys. Apa khabar korang? Adakah korang dalam sihat? Kalau sihat, Alhamdulillah, syukur kepada Allah atas nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita semua guys. Okay guys, aku rasa dah 2 minggu lebih sikit lah. Aku tak upload apa-apa video baru sebab aku agak sibuk sikit guys. Aku ada urusan yang aku perlu buat lah. So dalam tempoh tu tak banyak masa yang aku ada, jadi tak sempat lah aku nak up video-video yang terkini, walaupun memang banyak isu-isu semasa yang sedang berlaku. So itulah antara sebab dia. Okay, hari ni ada, kalau kita nak bercerita tentang perkara mistik, yang paling aku takuti sebenarnya adalah sihir lah guys. Sebab sihir ni perkara yang sebenarnya serius lah. Mungkin banyak orang tak alami dia. Jadi dia bila dia tak tahu betapa seriusnya sihir ni, jadi dia ambil perkara ni macam tak ada apalah. Tapi untuk orang yang pernah kena sihir, memang satu perkara yang memang minta dijauhkan lah. Memang satu pengalaman yang tak bagus lah. Dan aku percaya ramai antara kita yang memang pernah mengalami perkara-perkara mistik seperti disihir atau semacam itu. Dan kalau sebelum ni pun ada juga kes-kes, kalau kau tengok yang agak viral seperti isu Ustaz Kazim yang sebelum ni kan. Dan hari ni aku terlihat di sebuah portal lah di Instagram guys, di mana benda ni agak menarik juga untuk kita ambil tahu dan share. Pasal apa? Bukan apa, supaya kita boleh lebih aware, lebih ambil tahu dan sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga lah. Pendek kata macam tu lah guys. Okay, kalau siapa ada Instagram, korang boleh buka di portal Lobak Merah My. Kat sini kalau kita baca sikit guys. Kita tengok kat sini. Okay. Lelaki ini dedah ada 4 individu sihir Ustaz Kazim. Suspek guna rambut dan tisu peluh mangsa. Ada 4 guys. Bayangkan, okey, ni apa dikatakan oleh seorang lelaki lah. Dia mendedahkan ada 4 individu sihir Ustaz Kazim. Bukan satu, tapi 4 katanya guys. Kalau satu pun aku rasa agak berat ni, apatah lagi kalau ada sampai 4 orang yang memang kalau lah memang betul menyihir Ustaz Kazim. Ini memang satu perkara yang sangat-sangat serius guys. Aku tak dapat nak bayangkan lah, sebab kita tahu macam mana kesengsaraan yang dialami oleh Ustaz Kazim. Dia sendiri dah menunjukkan bukti bagaimana teruknya disihir guys. Ini di Lubak Merah guys. Kita baca sikit guys supaya kita boleh tahu siapa lelaki ni dan kenapa dia boleh cakap sampai ada 4 orang. So dia kenal ke orang-orang macam ni? So itu yang aku nak tahu guys, kenapa dia boleh mengatakan sehingga ada 4 individu yang nak sihir Ustaz Kazim. Okay, kat sini dia cakap, lelaki ni dedah ada 4 individu sihir Ustaz Kazim. Suspek guna rambut dan tisu peluh mangsa. So agak menyeramkan pasal ada gambar kat sini guys. Okey, jika anda mengikuti perkembangan semasa penceramah terkenal Ustaz Kazim Ilyas, pasti anda tahu akan situasi semasa yang dihadapi oleh individu ini. Baru-baru ini Ustaz Kazim ada mendedahkan beliau sudah lama menghadapi sakit misteri dan mensyaki ini adalah perbuatan individu yang kurang senang dengan dirinya. Jelas beliau, sakit tersebut adalah kesan disihir oleh individu tertentu. Lakaran sosok yang menyihir. Okay, ni seram guys. Dia ada lakaran dia guys. Terpanggil untuk membantu Ustaz Kazim, seorang individu yang digelar sebagai Ustaz Neo ada membuat satu pendedahan dalam satu video berkenaan orang yang menyihir Ustaz Kazim. So katanya orang ni pun ustaz juga guys. Mungkinlah dia ada ilmu, boleh detect siapa yang buat semua apa tu kan. Okay, dalam video tersebut, individu ini mendakwa terdapat 4 sosok berbeza yang menyihir Ustaz Kazim dengan cara yang berbeza guys. Allahu Akbar. So ini ada berapa keping gambar kalau tengok kat sini. Ni gambar ni semacam ada orang pakai kopiah dan pakai kacamata guys, berjanggut. Dan gambar nombor 2 ni kau boleh nampak ada orang yang berambut panjang guys. Okay, gambar ni agak menyeram guys. Pasal apa? Aku tak tahulah, tengok pun dah agak seram. Dan bawah dia ada semacam makhluk bertanduk.
Okey. Sosok pertama ialah seorang wanita bertudung dan didampingi oleh makhluk berupa hantu pocong bermata hijau. Sosok kedua pula ialah seorang lelaki berkopiah yang menggunakan barang sihir seperti rambut, jarum dan tisu peluh masa. Macam mana dia boleh dapat rambut dan tisu peluh masa, guys? Itu agak pelik, guys. Sambung lelaki ini, sosok ketiga pula ialah seorang dukun dari Indonesia yang mempunyai lembaga hitam sebagai lembaga suruhannya. Manakala sosok keempat ialah seorang dukun asli yang menggunakan katak dan jin harimau belaan. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Ada video dia, guys, tapi tak apa, kita baca sikit lagi, guys. Lepas tu baru kita tengok video dia. Tidak niat tuduh sesiapa. Jelas individu ini dia tidak mengenali mana-mana individu yang dilakarkannya dan tidak berniat untuk menuduh mana-mana pihak. Lakaran yang saya kongsikan tadi adalah sebuah lakaran-lakaran gaib yang terhasil daripada gerak yang maha kuasa, jelas individu ini. Di akhir video, individu ini menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan sesiapa pun, termasuk dengan mereka yang berperwatakan alim. Okey, kredit Neo Pawang Diraja. Okey, ada video ni, kita tengok dulu video ni and then baru kita bahas benda ni, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakaran yang saya kongsikan tadi adalah sebuah lakaran-lakaran gaib yang terhasil daripada gerak yang maha kuasa. Di sini saya bukan ingin menuduh ataupun memfitnah sesiapa yang membuat sihir yang saya kongsikan. Lakaran itu terhasil dan saya tidak kenal sosok-sosok yang berada di dalam lakaran tersebut. Kita hendaklah sentiasa berwaspada terhadap sesiapa pun, mahupun yang berperwatakan alim dan sebagainya, kerana manusia ini rambut sama hitam tetapi hati hanya Allah yang tahu. Tidak lari daripada perasaan hasad, dengki, iri hati dan sebagainya. Wallahu a'lam. Apapun pun, mari kita berdoa untuk kesihatan Ustaz Kazim Ilyas. Nah, itu dia video yang dikongsikan oleh Ustaz Neo yang dikatakannya dia mendapat image berdasarkan mungkin ilmu yang dia belajar lah. Tapi pada aku, kalau seseorang tu dia mempunyai ilmu yang tertentu, insyaAllah mungkin dia mungkin boleh detect lah. Tapi untuk kepastian tu, Wallahualam, aku tak berani nak cakap pasal kita tidak tahu. Tapi kalau Ustaz Neo tu dia cakap semacam tu, mungkin dia mengetahui sesuatu yang kita tak tahulah. Hopefully ini bukan konten lah, guys. Hopefully ini adalah benda yang betul yang dibuat untuk mencari kebenaran. Itu yang penting. Dan bila kita tengok video tu, guys, agak menyeramkan. Pasal apa? Kita dapat nampak lakaran-lakaran yang menyeramkan. Seperti yang kau tengok yang lakaran pertama, perempuan pakai tudung, guys. Dan lepas tu ada satu lagi lakaran yang kedua, seorang lelaki yang pakai kopiah, yang katanya lelaki ini dia menggunakan rambut dan juga peluh mangsa, iaitu Ustaz Kazim lah, untuk menyihir dia. So kalau orang yang boleh dapat rambut dan peluh, mesti orang ni dia pernah berhadapan atau dia orang yang pernah dekat dengan Ustaz Kazim lah. Sebab kalau tidak, macam mana dia boleh dapat benda-benda macam tu. Dan yang ketiga adalah katanya seorang bomoh atau dukun daripada Indonesia yang menggunakan makhluk belaan ni lah. Kalau aku tengok agak seram lah pasal ada tanduk semacam tu kan. Memang pada aku ini benda macam ni permainan jin lah. Dan yang keempat, seorang dukun asli. Mana kalau dukun asli tu
should be orang kita lah guys yang menggunakan sihir katak dan juga harimau belaan dia. Guys, seram guys. Aku dengar pun dah seram guys. Aku tak tahu perkara ni adakah memang betul terjadi, apa yang diramalkan tu adakah memang bukan ramalan lah. Ini apa yang dia detect lah. Dia rasa, dia detect dan dia dia gambarkan melalui lakaran yang kita tengok tadi itu. So memang perkara macam ni kita kena ambil tahu dan sentiasa berwaspada. Ada beberapa pendapat yang aku setuju lah guys, especially kita dalam melihat seseorang tu, kita jangan lihat luaran guys. Ini berdasarkan pengalaman aku juga sebelum ni. Kita nak kenal orang, kita kena kenal dahulu, and then baru kita boleh tahu sifat dia macam mana. Sebab nak tahu orang ni, dia bukan kau boleh tengok, kau boleh tahu dia ni bagus, kau tengok dia ni tak bagus. Dia ambil masa, dan walaupun kau dah kenal lama pun, ada juga perkara sikit-sikit yang kau pasti tidak akan tahu siapakah manusia yang kau nak tahu ni guys. Sebab setiap manusia dia ada, of course lah, dia ada rahsia dia yang disimpan untuk diri dia sendiri. Takkan dia nak tunjuk atau dia nak aibkan diri daripada orang ramai kan. So sama juga dalam apa yang aku cuba sampaikan. Bila kita nak tengok orang, jangan judge orang daripada luaran. Kalau kita tengok seseorang ni nampak macam elok, berwatakan yang macam Masya Allah, bagus ni, jangan terus kita straight forward kata ini ahli syurga. Jangan guys. Dan tak boleh juga kita, kalau kita tengok seseorang yang nampak memang teruk lah, nampak macam tak boleh pakai, nampak macam sampah masyarakat, kita terus label ini orang yang tak guna, dan kita terus label orang macam ni orang yang tak layak untuk kita nak chop atau label orang yang baik-baik. So jangan sesekali guys, pasal kadang-kadang kita tidak tahu orang yang kita lihat ni rupanya di sebalik apa yang kita gambarkan. Sebab tu kita kena sentiasa berwaspada. Aku daripada dulu belajar satu perkara yang sangat penting dalam hidup aku adalah bila kita ada circle yang besar dalam kehidupan kita. Maksud circle ni circle lah, bulatan lah, circle kawan. Bila terlampau banyak orang yang berada dalam circle kau, susah untuk kau nak jaga ni guys. Sebab kita tidak tahu siapa yang betul-betul honest atau siapa yang betul-betul jujur nak bersahabat dengan kita, siapa yang betul-betul ikhlas dengan nak berkawan dengan kita. Dan aku malas nak fikir benda ni. Aku keep my circle small. Circle aku sangat kecil guys. Itu yang penting lah. So berbalik kepada isu ni, aku sangat berharap agar kita sebagai manusia, kita kena ada iman lah. Bila kita ada iman dalam diri, kita tahu kita ada Tuhan, kita tahu Allah melihat apa yang kita buat, kita takut nak buat perkara-perkara yang Allah marah. Sebab yalah, bila kita nak buat jahat ni sebenarnya boleh je. Bukan tak boleh, boleh je. Sebab apa? Bila kita buat perkara jahat seorang-seorang, tak ada siapa nampak. Tapi bila kita ingat dalam kepala kita Allah melihat apa yang kita cuba lakukan, kita akan takut, ini baik, ini sangat bagus. So jom kita jadi manusia yang macam itulah, nak melakukan satu perkara yang jahat tapi kita ingat balik Allah melihat apa yang aku buat. Astaghfirullahalazim, aku tak nak buat benda ni. Kita jadilah manusia seperti itu. Jangan kita jadi manusia yang mensyirikkan diri kepada Allah. Maknanya mempercayai perkara-perkara lain selain daripada kuasa Allah. So bila kita dah syirik kepada Allah guys, ini sesuatu perkara yang sangat-sangat menakutkan, kerana dosa syirik ni, Allahu Akbar, inilah dosa yang besar yang Allah tidak maafkan. So kita elakkan diri kita daripada bermain dengan benda-benda macam ni lah guys. And sekali lagi guys, aku sangat berharap video kali ni kita dapat pelajaran dan pengajaran kepada apa yang kita tonton tadi. Dan kita doa yang baik-baik supaya Ustaz Kazim cepat sembuh daripada penyakit yang dia alami ni. Dan meskipun kalau memang dia disihir dengan begitu teruk, kita mohon kepada Allah supaya apa yang terjadi pada dia cepat-cepat Allah hilangkan. Itu yang penting sebab bila kita mendoakan kebaikan pada orang lain, insya-Allah kebaikan akan datang kepada kita, insya-Allah, dengan izin Allah. Okay guys, aku rasa sampai dekat sini saja video kali ni. Seperti biasa, mana ada tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur, murah rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sehingga kita jumpa kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool guys. Korang memang awesome. Ciao.